Assalamualaikum, selamat pagi. Para penonton Malaysia, hari ini anda bersama kami berdua menceriakan pagi anda 15 Oktober 2024. Saya Sofia. Dan saya Fadhi Fuad. Saya suka perkataan Sofia. Sofia kata menceriakan. Sebab mungkin pagi ni ada yang mulakan pagi dengan keadaan yang tidak senyum. Keadaan yang Kenapa, mungkin... mana tahu, okey. Contoh yang kalau bangun-bangun pagi kan. Macam kita bangun pagi, macam monyok kan. Mungkin semalam ada berlaku benda-benda yang tak best. Mungkin lah. Dan apabila anda balik, anda mandi, anda nak pergi kerja, apabila bawa je kereta, tiba-tiba muka jadi macam tu balik. Sebab apa? Sebab anda tersangkut dalam keadaan trafik yang sesak. Kalau dekat KL ni, kalau trafik sesak sebab apa, Sofia? Hanya disebabkan satu-satunya orang kata utama adalah cuaca hujan yang berterusan pagi ini, khususnya di Kuala Lumpur ni. Saya rasa Afad pun seorang yang alhamdulillah bujur beliau sampai ke set MHI pagi ini sebab kesesakan lalu lintas yang luar biasa pagi ini. Bagi anda yang mungkin menonton secara live di Facebook dan sebagainya, terima kasih bersama kita. Kita cuba untuk menceriakan pagi anda, insya-Allah akan sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda dengan selamat, insya-Allah kita doakan. Tadi masa saya tersangkut dalam keadaan trafik, saya terfikir dua benda lah. Kalau anda kata kalau saya ni bekerja di sektor-sektor kerajaan ke swasta ke, apa alasan yang mungkin kita nak berikan kepada kita punya bos? Itu antara pertama lah kan. Dan satu lagi, apabila kita bagi alasan tu, adakah bos akan menerima alasan itu? Kan, saya macam terfikir dua perkara itu. Dan saya rasa, anda kata kalau saya ni seorang yang bos, saya rasa saya macam memberi peluang untuk pekerja saya tu. Sebab apa? Sebab alasan yang digunakan, contohnya keadaan trafik yang sesak tu, hujan, tidak selalu. Tidak selalu. Tapi kalau hari-hari kau cakap jam, hujan, memang tak boleh pakai lah kan. Jadi ada pertimbangan rasa lah dekat situ. Kelonggaran lah kan. Kalau saya terus update minit ke minit, bos saya kat sini, bos saya kat sini. Tak lihat ke mana dah supaya dia faham, tak ada menipu kan, jujur. Apa-apa menyentuh tentang cuaca hujan yang berterusan, bukan sahaja di Kuala Lumpur, tapi juga di titipan Harian Metro halaman utama mengatakan banjir, lumpur dalam rumah, baru cuci dah kena pindah lagi. Inilah satu situasi di mana kita melihat masyarakat kita, khususnya di Baling Kedah yang mengalami situasi ini. Pulang dari PPS, cuci rumah, boleh tengok cuaca agak cerah tapi malang. Selepas bersih di ruang tamu, tiba-tiba hujan. Tak sempat nak kering, terpaksa berpindah semula ke PPS kemarin. Ini antara gambaran yang boleh kita berikan. Ini bukan sahaja berlaku di Baling Kedah ya. Juga berlaku di beberapa negeri lain, termasuklah di Melaka, Kuala Lumpur, Perak, Johor dan Sarawak. Dan kalau kita melihat ada gambar di situ, di mana dikatakan sini antara 867 mangsa banjir daripada 309 keluarga masih berada di 9 PPS sekitar Kedah sejak tengah hari semalam. Itu yang kita risaukan ya. Bukan sahaja setakat kata barangan rumah kita, keselamatan dan sebagainya, tapi keselamatan anak-anak dan keluarga juga. Sebab kita berpindah PPS di kawasan yang berbahaya macam ni, berisiko juga, Fad. Kan? Dan kita perlu tahulah, anda kata kalau kawasan kita tu terjejas akibat banjir, kita kena mempersiapkan diri kita, bukan saja harta benda, malahan perkara-perkara dokumen penting dan sebagainya. Dan juga kita kena memantau pergerakan anak kita. Anak kita anggap banjir itu sebagai pesta untuk mereka. Jadi kena kawal pergerakan anak kita. Semoga anda dalam keadaan yang baik sentiasa, dan kalau disegerakan berpindah ke PPS, segeralah berpindah. Baik, selain daripada itu, yang menarik di Harian Metro, saya nak kongsikan juga yang menarik di Berita Harian. Sebab apa? Sebab kita ni ada di antara kita yang macam mengira waktu, masa, tarikh untuk bercuti. Sebab kalau tengok kan dalam tarikh ini, yang paling okey nak pergi bercuti ni waktu Deepavali. Tetapi yang dikeluarkan dekat Berita Harian pada hari ini, anda kata kalau anda bercadang untuk ke negara Thailand, diharapkan anda berwaspada. Ini kata-kata daripada Ketua Polis Negara, iaitu Tan Sri Razaruddin Husin, berkata bahawa rakyat Malaysia yang akan pergi ke sana perlu peka kerana keadaan di sana memang tidak selamat waktu ketiga ini. Dan katanya, saya percaya ramai rakyat Malaysia yang akan bercuti ke Thailand ketika di Deepavali nanti. Selain meminta untuk mereka lebih berhati-hati, saya juga ingin menasihatkan pelancong Malaysia supaya jika boleh mengelakkan kawasan yang menjadi sasaran pihak yang terbabit dalam serangan. Kalau kita tengok dekat sini, ada beberapa peristiwa serangan yang berlaku pada 9 dan juga 10 Oktober lalu, dan juga serangan menyasarkan pasukan keselamatan di wilayah Naratiwat, Yala dan juga Patani. Kita kena cakna ya, di mana juga kita berada, kita pergi ke negara mana pun, ada setengah kawasan yang ada risiko bahayanya, khususnya di kawasan sempadan dan sebagainya kan. Orang kata jangan cakap negara luar, negara kita pun di kawasan sempadan juga ada risiko-risiko tertentu. Jadi kalau kita membawa keluarga, kita bercuti, percaturan itu, planning itu termasuklah antara kawasan-kawasan yang selamat untuk kita sampai. Kan kita nak kalau kita
ke sana tanpa satu pemikiran keselamatan itu, apa terjadi, kita tak tahu pun apa yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan diri kita dalam situasi yang berbahaya. Betul. Kita bukan melarang untuk anda bercuti bersama dengan keluarga, orang tersayang. Untuk waktu sekarang ini, waktu terdekat ni, janganlah pergi ke negara Thailand. Kata nasihat daripada Ketua Polis Negara. Dan kalau boleh itu, kita habiskan waktu kita dekat Malaysia. Banyak. Betul. Menarik makanan. Why not? Yang sedap cuti Malaysia kan. Okey, kita macam biasalah, setiap hari Rabu kita akan bawakan kepada anda semua. Kita nak bawakan. Hari ni Selasa. Maafkan saya. Tak apa, tadi trafik lama sangat. Hari Selasa, Nostalgia Sini. Jadi kita akan bawakan artis yang legend, artis yang lama suatu ketika dahulu menjadi kegilaan ramai. Individu ini tidak lain, tidak bukan penyanyi bagi lagu yang cukup ikonik, Langit Ketujuh. Kita akan terus bersama dengan Sharifah Zarina. Silakan. Dulu kau pernah berkata, andai kata kita bercinta, akan kau bina mahligai yang terapung di langit ketujuh. Sememangnya seakan hayalan belaka, aku tak percaya. Kata-katamu hanya mimpi di siang hari, kemarau panjang berpanas jua, berteduh tidak. Hati kecil tak memahami, meligai itu ada di surga. Terangilah mata hati agar dapat ku mengerti. Dulu kau pernah berkata, andai kata kita bercinta, akan kau bina meligai yang terapung di langit ketujuh. Sememangnya seakan hayalan belaka, aku tak percaya. Kata-katamu hanya mimpi di sini.
sedapnya suara pagi hari. Lantunannya, penjiwaannya penuh ya. Alhamdulillah. Tadi sebelum Sharifah Zarina menyanyi, keadaan dekat studio ni bising kameraman borak sana borak sini. Tapi bila awak buka mulut macam semua terpegun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya takut juga orang salahkan saya hujan lebat kat luar tu sebab panggil langit. Mungkin boleh kisah sikit. Okey. Masuk frame. Review yang terbaik bagi Sharifah Zarina. Sihat ya, apa khabar? Alhamdulillah dah semakin sihat. Sebab kalau dengar cerita saya 2 minggu lepas saya masuk hospital kan. So alhamdulillah sekarang ni dah kembali tetap bertenaga lagi lah. Kembali bertenaga balik saya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya teruja sejak semalam lagi, Fat. Sebab saya dengar cerita daripada kawan-kawan di TV3 ini dulu. Sharifah Zarina pada usia 16 tahun pernah berada di MHI untuk segmen Panjang Akal yang diacarakan oleh pengacara kita yang cukup legenda juga ya, arwah Aziz Desa. Betul ya? Betul. Masa tu saya form 4 lagi. Tapi kita orang tak datang sini tau. Masa tu dia secara online lah juga kan. Masa dulu kan. So kita berada di Sarawak. Kita orang lawan dengan peserta daripada Semenanjung Malaysia secara live. Pagi-pagi. Berpantun. Kita orang semua student-student tapi lawan dengan orang-orang yang dah dewasa sebenarnya. Jadi waktu ketika itu 16 tahun berpantun. Jadi sekarang ini berada di sini. Bergelar sebagai seorang artis. Alhamdulillah. Sedap dah dekat 2 dekad 20 tahun juga awak dari industri ni. Ya betul. Saya bermula dari tahun 1999. Lagi lama. Saya masuk satu pertandingan di stesen TV yang lain. Lepas tu pernah masuk sinaran Pasport King Belangan juga, tapi tak sampai ke final. Dan lepas tu saya buat album tahun 2004. Terus dapat masuk AJL. Itu yang macam first buat album terus masuk AJL kan macam tu saya kata yang pertama kali saya masuk studio ni pada 20 tahun yang lalu. 2004 dan sekarang dah 2024. 20 tahun lepas Dan hebatnya perjalanan itu sejak muda lah kan sampai hari ni pun orang kata masih kita rapat dengan jiwa peminat, pendengar dan sebagainya. Dan bila adalah pengalaman AJL tersebut, antara highlight kerjaya kan, macam mana pengalamannya? Pengalaman masa tu semua orang tak kenal saya lagi masa tu sebab saya masih baru sangat-sangat. Masa dulu ada kategori-kategori tahu etnik kreatif. Saya di bawah kategori etnik kreatif. So orang kenal masa tu Dano Faiza, lawan saya ya, finalis yang lawan saya Syura, Kak Nuraniza Idris. Dan tiba-tiba ada Sharifah Zarina, siapa ni? Kan? So bagi saya itu adalah satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan sebab saya berada dengan semua nama-nama besar dan pemenang masa tu adalah Tam Spider. Ya, ada Ira Fazira, ada Anwar Zain. Masa tu saya macam wah, bila pergi road tour macam tengok artis-artis idaman saya semua macam wah. Waktu ketika dululah. Ya, betul. Jadi kebetulan sekarang ni Tam Spider pun buat comeback juga. Spider masih macam nak buat comeback semua. Kebetulan waktu ketika tu lawan dengan awak dia menang kan. Jadi saya rasa lepas ni memang giliran awak jugalah. Ya, akan mewarnai industri budaya kita balik lah. Dan Sharifah Zarina berkata kosong hari ini sebab ada satu percaturan yang baru. Lagu baru berjudul 40. Saya suka main nombor. Sebelum ni Langit Jujur. Betul. Sekarang 40. Kan. Sebenarnya lagu ni memang tentang orang-orang yang berusia seperti saya ni lah. Yang dah 40-an ke atas. Tapi sebenarnya boleh juga untuk yang nak ke 40-an ni kan. Yang on the way ni. On the way kan. Dan juga kepada yang pernah 40-an kan. Sebab biasanya bila 40 ni nanti orang rasa bila 40 je dia akan rasa takut. Rasa insecure dalam diri. Kan rasa macam alah aku dah tua kan. Aku tak boleh dah buat apa yang aku suka. Tapi sebenarnya salah. Kita still boleh buat apa yang kita nak sebenarnya. Sebab 40 ni umur dia nak kata terlalu tua tidak juga. Tapi dengarlah lagu 40 ni macam mana saya bagi semangat. Anak-anak memang dah besar. Masa anak-anak sedang membesar inilah kita saya rasa masa terbaik untuk kita masih lakukan. Sebab apa lepas ni 60 nak timbang cucu dah tak boleh dah nak buat apa-apa yang kita suka balik kan. Kan. So masa inilah masa 10 tahun ni peluang untuk kita buat apa yang kita suka teruskan. Saya sukakanlah sebenarnya semangat macam ni kan sebab orang kata kadang masuk usia 40 ni kita rasa macam dah tak boleh dah tak relevan ke apa sebab tapi tidak sebenarnya itu kata mindset kita sebenarnya. Betul. Kan. Dulu saya pernah ada rasa macam tu. Saya juga ada kawan-kawan saya kan bila cerita 40 je takutlah aku dah tua. Ada juga yang sampai depression. Betul ke? Tak nak keluar rumah. Dia rasa macam diri dia, aku tak boleh buat apa yang aku suka dulu semua. Ramai ya. Tapi saya rasa bila saya pernah dalam keadaan tersebut, saya rasa macam saya
ini tak betul. Sangat tak betul. Ini bukan saya. So saya cuba bangkit balik. Saya balik keluar balik. So bila saya cari lagu, saya tak tahu lagu ni akan jadi lagu sebegini. Saya hanya ceritakan kepada komposernya. Mungkin saya punya luahan perasaan tu dengan komposer tu. Komposer tu Datuk Fahimi. Okey. So dia dengar. So apa yang you all dengar lirik lagu tu, semuanya memang apa yang saya ceritakan kepada Fahimi. Dan dia terjemahkan menjadi sebuah lagu. Saya pun terkejut bila saya tengok lirik dia. First time dia bagi saya, Kak, demo dah siap. Saya tak nak tengok dengar lagu dia. Saya takut, saya mesti fikir mesti lagu-lagu ballad. Yang Biasanya saya memang ballad, orang akan bagi ballad kat saya. So saya tengok lirik dulu. Mesti tengok lirik. Ini apa yang aku cakap dengan dia? Dia letak dalam lagu. Wow, kan? Macam, okey. Kenalah. Memang sebiji. Saya cakap, anak akak ni, Dek, dah besar panjang, Dek. Memanglah akak ni 40-an dah, Dek. Tapi akak ni sebenarnya semangat dia menyanyi ni. Kuat lagi. So, dia letak dalam lirik tu. Kalau you all dengar lagu tu, you all faham. Dia lagu 40 ni, dia genre apa sebenarnya? Lagu ni lagu-lagu catchy. Sebab saya masuk je company tu, saya dalam office tu, saya cakap dengan dia orang, saya ingat lagu TikTok. Sebab saya suka main TikTok. Saya memang orang terkenal saya daripada TikTok. So saya nak lagu yang boleh main kat TikTok. Sebab apa? Bila saya nak post video, saya susah. Saya tak ada lagu-lagu yang kena dengan jiwa saya, tak lagu-lagu yang sesuai dengan kita orang ni. So saya kena cari lagu yang apa yang memang senanglah. Lepas ni saya nak apa je saya ada video saya upload, saya guna je lagu tu. Saya guna je lagu tu. Lagu-lagu yang saya rasa lagu ni apa orang kata banyak juga yang usia-usia 40-an yang datang kat saya, sebab tu datang balik kat saya cakap, terima kasih Zarina, you buat lagu macam ni. Sebenarnya terima kasih kepada tuan komposer sebab bagi saya peluang untuk nyanyikan lagu seperti ini. Ya, sebenarnya sangat luar biasa kan. Kita kan meletakkan satu, sebab ini perjalanan kehidupan kita. Memang semua akan masuk ke usia 40 ke melepasi dan sebenarnya, tapi tak siapa bercakap tentang topik ini. Tapi dengan lagu upbeat, dengan rentak yang lebih rancak, kata untuk konten TikTok dan sebagainya, apa antara cabaran untuk menjayakan lagu 40? Okey, cabaran dia, walaupun saya bercakap laju, walaupun saya pandai bercakap, tapi bila nyanyi laju saya tak biasa. Saya biasa ballad. Orang memang tahu saya ballad. Daripada start saya dengan lagu Etnik Kreatif pun slow, kata apa, tak berapa laju. Dan juga Langit Ketujuh memang satu album semua ballad. Album kedua semua ballad. Sampailah single terakhir saya pun ballad. So bila saya dibagi muzik macam ni, saya rasa macam alamak, macam nak kejar lagu ni. Dengan usia macam ni, dengan nafas kita macam ni kan. So saya kena banyak kali sebelum nak masuk studio tu, sebab saya tak nak masuk studio tapi tak reti lagi nak nyanyi. So saya kena belajar. Saya kata dia, kau bagi akak 2 minggu, Dek. Kalau budak baru boleh bagi 2 hari. Saya tak boleh. Bagi saya 2 minggu, bagi saya belajar dulu. So saya kena cepatkan lidah saya untuk ni. Dia macam rap. Dia tak adalah rap, tapi dia macam laju sesuatu yang saya tak pernah nyanyi sebelum ni. Okey, yang terakhir sekali mungkin saya Zarina mungkin boleh ucapkan terima kasih ke ataupun kepada sesiapa pemimpin saya Zarina yang mungkin lepas ni nak follow awak punya update, nak tengok TikTok awak bila awak live semua, silakan. Okey. Terima kasih kepada yang suka lagu 40 tu. Saya suka tengok you punya konten-konten yang you buat. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada MCI untuk hari ini. Okay. Dan saya harap lagu 40 ni dapat memperkenalkan kembali saya ni. Kepada, sebab mungkin orang lama-lama kenal saya, tapi mungkin generasi baru belum mengenali saya. Tapi dengan lagu 40 ni, mereka akan kenal dengan saya. InsyaAllah. Okay. Malam ni live ke tak TikTok? Apa tu? TikTok live tu jarang, tapi dia selalu buat video hari-hari kita post. Kita pun tak sabar sangat nak mendengar ni lagu terbaru ni berjudul 40 dan akan dinyanyikan secara live khas untuk anda semua peminat Sharifah Zarina. Okey, jom sesuatu kita saksikan. Terima kasih. Sharifah Zarina. Masih muda, biarkan orang nak kata saja yang berkenan. Kalau suka jangan simpan. Angan-angan dah naik sampai langit ketujuh. Bangun-bangunlah sudah masuk waktu subuh. Anakku sudah besar panjang, tapi aku tetap bertenaga lagi. 40 masih muda, biarkan orang nak kata apa saja yang berkenan. Kalau suka jangan simpan. Waktu sibuk bekerja, ada masa tu gembira. 40 memang muda,
bukannya kita nak marah dia. Banyak songe, sudahlah, buat sendiri. Dia kata nak tolong anakku, sudah bersara panjang, tapi aku tak bertenaga lagi. Dulu masih muda, biarkan orang nak kata, ada saja yang berkenan. Kalau suka jangan simpan, walau aku sibuk bekerja, ada masa untuk gembira. 40 memang mudah, biarkan orang nak kata. Masih muda, 40 masih muda, 40 masih muda, masih muda, 40 masih muda, biarkan orang nak kata, ada saja yang berkenan. Kalau suka jangan simpan, walau ku sibuk bekerja, ada masa tuh gembira. Biarkan orang nak kata. Masih menceriakan dan masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Sebab apa, Fat? Kita yang borak tentang topik ni, antara anggota tubuh badan atau panca indera kita yang orang kata kurang diberi perhatian, yang kurang dijaga sebaik mungkin. Sedangkan itu antara tubuh badan anggota yang sangat-sangat penting, Fat. Ataupun ada di antara kita yang macam meremehkan untuk kita nak menjaga anggota badan kita. Yang kita beri keutamaan dekat sini adalah gegendang telinga. Sebenarnya gegendang telinga ni kita boleh jaga daripada seawal kita kecil lagi, bayi lagi sebenarnya. Anda kata kalau daripada bayi kita tak jaga, berkemungkinan sampai ke besar lah mengalami masalah gegendang telinga. Tapi dalam kehidupan seharian kita ni, mungkin ada di antara kita yang kurang menjaga gegendang telinga ni. Contoh macam ada suka menggunakan macam earphone ke, macam earphone yang terlalu kuat, terlalu lama. Kadang-kadang boleh menggunakan risiko ada masalah pendengaran ini juga. Dan juga kalau kita membersihkan pun ada cara tertentu. Berdentum-dentum. Petir kat luar studio ni, itulah betapa hujan lebatnya kat sini kan. So balik pada topik, memang kadang-kadang kita menjaga tapi kita tak tahu cara yang sepatutnya sebenarnya. Kita akan tunjukkan sedikit sebanyak gambar-gambar ini yang akan menunjukkan antara masalah-masalah kecederaan gegendang telinga yang bakal atau boleh dihadapi sekiranya kita tidak menjaga dengan betul. Kita masih menantilah gambar-gambarnya. Jom kita tengoklah apa antara masalah. Ini yang normal. Normal. Gegar telinga normal. Sihat. Ini acute otitis media. Kalau kita tunjuk beberapa gambaran ini antara beberapa kondisi, termasuklah ada yang bernanah dengan jangkitan kuman dan juga ada juga yang bocor. Jadi anda boleh perhatikan sendiri, ini kapas tertinggal dalam telinga. Ya Allah, bayangkan. Ini yang suka macam korek telinga, kata baik apa semua kan. Sampai putih kapas pun tertinggal dekat dalam tu. Saya nak bacakan ada satu fakta dekat sini. Seramai 44,208 individu terdiri daripada golongan dewasa dan juga kanak-kanak di negara ini mengalami masalah pendengaran pada tahun lepas, iaitu pada bulan September. Dan dalam pada itu juga dapatan itu diperoleh berdasarkan jumlah individu orang kurang upaya OKU pendengaran yang berdaftar dengan KKM, di mana mereka yang berusia 60 tahun ke atas mencatatkan jumlah tertinggi. Wow, jadi itu berapa ramai yang mungkin mengalami masalah kerosakan gegendang telinga. Kita terus akan membicarakan tentang topik ini yang penting. Tolong dengar sampai habis. Kita terus bersama dengan Dr. Muhammad bin Doi, pakar perunding ORL Hospital Sultan Idris Shah Serdang. ORL ni juga boleh disebut dan dikenali sebagai ENT. ENT biasa kita dengar lah kan. Dan juga bersama dengan Puan Nur Syakira Muhammad Nordin, Pegawai Pemulihan Perubatan Audiologi Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Walaupun keadaan berdentam-dentum kat luar. Okey, kita dah tanya tentang kesihatan kita, kecederaan gegendang telinga lah kan. Jadi sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan tentang fungsi gegendang telinga ini. Untuk menyebut tentang fungsi gegendang telinga, kita
kita tahu dulu anatomi telinga lah, kalau boleh. Telinga terbagi kepada 3, telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Gegenang telinga ni terletak di telinga luar. Dia antara telinga tengah dan telinga luar lah, dia border kat situ. So fungsi pertama ialah barrier lah. Gegenang telinga ni mencegah daripada cecair, kuman dan sebagainya daripada masuk ke telinga tengah. Ada struktur yang penting di telinga tengah dan juga telinga dalam. So kalau dia dapat masuk ke telinga tengah, dia akan merebak kepada telinga dalam. So jangkitan dan sebagainya. So fungsi kedua ialah untuk pendengaran lah. Macam yang Fazli dan Sofia sebut tadi. Pendengaran tu amat penting untuk kita lah. Yang sering tidak diambil peduli ataupun diambil ringan. Ya. Dr. Muhammad, kalau kita melihat ini ada satu model telinga gegenang itu disebutkan ada 3 bahagian tadi kan. Jadi kalau masuk kat mana tu? Mungkin doktor boleh tunjukkan dekat model ni di mana kita lebih faham lagi. So kalau ikut model ni kan, saya peganglah. Boleh. Silakan. Kalau daripada telinga ni kita ada cuping telinga, lubang telinga, gegenang telinga di sini. So di belakang gegenang ialah telinga tengah. Boleh nampak Dan di bahagian dalam ni ialah kita boleh buka sikit, ada telinga dalam. Boleh nampak tak? Telinga dalam. Tak nampak Okey, boleh pusing di bahagian dalam ni. Bahagian dalam. Ya, ada urat saraf dan juga bahagian untuk balance untuk fungsi telinga. Okey, minta maaf. Jadi itu kita tengok dari luar je gendang ni macam kata benda yang simple, tapi sedangkan dalam tu kita sangat berkait rapat ya, dan kalau kita kena jangkitan pun agak membahayakan juga. Kita nak tanya, ni antara kondisinya boleh gegenang telinga ni boleh pecah, boleh bocor. Ini antara kondisi yang agak bahaya kan, macam mana seseorang itu boleh mengalami kerosakan sampai macam tu? Sebenarnya masalah bahagian telinga tengah kita panggil gegendang ni, dia ada banyak punca lah. Yang biasa kita lihat di klinik kita sekarang ni adalah dari segi kanak-kanak. Kanak-kanak yang duduk di nursery. Nursery kan kalau macam dekat tempat saya, dekat Putrajaya, kebanyakan nursery dia berekon. So kalau kata satu budak yang kena sesama, dia boleh cross infection kan, berjangkit dengan yang kanak-kanak lain, dia boleh menyebabkan middle infection lah, kita kata middle infection tu. So bila bahagian telinga tengah tu, dekat middle ear tu ada jangkitan, kadang-kadang kalau tak dirawat dengan betul, dia boleh menyebabkan gegendang telinga tu bocor. Dia akan keluar infection. Kalau bercakap tentang gegendang bocor ni, saya rasa benda serius ni. Betul. Bocor, pecah, risau lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita boleh kesan ataupun ada simptom di peringkat permulaan kan, supaya taklah terjadi boleh bocor, boleh rosak dan sebagainya. Jadi macam mana nak tahu ada mungkin simptom masalah pendengaran ni? Simptom yang pertama selalunya kalau dengan bocor kan, sebelum bocor kita dah rasa dah. Bila gegendang tu dah ada cecair, dia akan tolak gegendang tu keluar dan akan stretch. So ada nerve ending dekat gegendang telinga tu menyebabkan kita sakit. Dia ada keluar cecair? Sebelum cecair keluar. Sebelum cecair keluar. Okey, dia rasa sakit dululah. Sakit dulu. Bila dah pecah, dia akan keluar darah, keluar nanah dan macam itulah. Dan yang paling penting ialah ada kekurangan dengar lepas tu. Dia bukannya kurang dengar dulu? Semua tu akan ada kurang dengar, tapi yang akhirnya lah yang kita nak cakap di sini lah kurang dengar kan, kurang pendengaran. Macam saya pengalaman sendiri lah kan. Takut. Saya macam saya ni ada masalah pendengaran ke? Sebab bila orang cakap, kadang saya tak pernah dengar. Kan? Tapi itulah saya tanya, dia masalah kalau kita nak tunggu gegendang telinga ada masalah, adakah dia mengalami masalah pendengaran dulu ke ataupun cecair ke kan? Ini pengalaman saya. Sebab saya pernah dalam penerbangan 7 jam dan keadaan semua tak sihat, tak tahu sebenarnya tak boleh dan tak disarankan untuk fly kata untuk penerbangan tersebut. So pasti bocor agaknya. Dia ada berdesing, rasa yang sangat-sangat sakit, dan bila kita cek tu ada kecederaan di situ. Adakah semua orang sebenarnya terdedah dengan risiko sebegini ke, ataupun mungkin kanak-kanak lagi banyak risiko dia ataupun dewasa? Untuk telinga bernanah saya rasa biasanya kanak-kanak. Kanak-kanak lah. Kalau macam dewasa seperti domestic violence, kena pukul, kena tampar. Kalau kena tampar pun boleh hilang pendengaran? Boleh bocor. Dia berdesing dulu. Kena tampar. Lepas tu ada masalah telinga kan. Kemudian kalau perenang laut dalam, dia pakai chamber tu kan. Bila berubah pressure tu, dia akan kadang-kadang telinga berbocor lah. Dan untuk naik ke, dia cakap naik flight tadi, jaranglah, selalunya kita akan komplain telinga sakit saja. Sebab perubahan pressure di antara luar dan juga dalam telinga akan menyebabkan kita gegendang tu akan tertekan. So dia akan rasa sakit. Sofia dia ada masalah kecederaan awal mungkin.
kan. Mungkin tu nampak ada sedikit macam parut. Parut lah kat situ. Mungkin sebelum tu tidaklah bocor ya, bocor sikit. Puan apa nak tambah tadi? Silakan. Tak, macam Mr. Muhammad cakap tadi, bahagian telinga tengah kita tu, pressure bahagian telinga tengah dengan kat luar tu kena sama. Kalau tak sama, perubahan pressure tu boleh menyebabkan sakit lah. Sama juga macam Pak cakap tadi, bila rasa berdengung, tu kan. Kadang-kadang bila kita sesema, batuk, lama sangat, kita akan rasa tertutup kan, terlock, berdengung. Kena telan elio. Kena telan elio untuk betulkan balik pressure tu. Pressure luar dengan pressure dalam tu lah. Jadi betul lah, kena telan elio. Ada cara lain ke nak buat? Dia biasanya kalau sesema batuk lama, yang penting kena ambil ubat lah. Kena makan ubat lah. Kita ada ubat dia untuk rawat bahagian situ. Dr. Muhammad dengan Puan Syakira, ni antara yang menjadi kata perbualan kita kat sini lah. Ramai yang tertanya, adakah terdapat cara yang betul untuk membersihkan telinga? Ada yang suka guna cotton bud, ada yang suka menggunakan besi, ada yang guna pin rambut. Saya buat malam satu tanya-tanyakan kawan saya, ada yang pakai pin rambut. Bahaya. Dia sebenarnya bukannya korek. Dia macam feel. Dia macam tabiat. Awak pakai apa? Dia macam besi apa awak pakai? Tak, ada orang sebelum nak ini pengalaman lah. Okey. Dia kalau misalnya kata nak bagi tidur kan, kadang kita melayan. Kita boleh ngantuk tau. Jujur sahabat saya ni. Ini benda yang salah, jangan ikut. Okey, silakan macam mana cara penjagaan yang betul lah. Sepatutnya. Okey, sebenarnya telinga kita memang terhasil lilin lah, kita kata wax macam tu. Dia penting. Penting satu, dia nak lembapkan kawasan sadu telinga tu supaya tidak kering lah. Yang kedua, dia jadi pelindung kalau kata ada semut ke insek nak masuk, dia akan sekat kat situ supaya dia tak pergi ke bahagian gegendang telinga terus. Okey. Telinga tu penting sebenarnya. Tak boleh dikorek dan dia akan keluar sendiri. Tak boleh korek. Tak boleh bersihkan. Dia keluar sendiri macam mana waktu mandi? Macam ni, dia sebenarnya kita punya fisiologi anatomi telinga kita yang Allah bagi dan jadikan. Dia ada satu mekanisme, bila kita mengunyah, dia akan tolak telinga tu keluar. Tapi kita tak adalah kata hari-hari nampak benda tu. Mungkin dalam sebulan sekali, dia akan nampak. Kalau anak kita boleh nampak macam kuning-kuning kat luar tu, ambil kain lap saja. Okey, tapi tidak perlu guna petik kapas. Lap macam tu jelah. Tapi betul. Saya ada macam nampak ada satu video kan, macam dia ada mengalami masalah pendengaran kan. Tapi apabila dia pergi jumpa dengan pakar ENT, kadang pakar ENT tu rupa-rupanya dia cakap tai telinga terlalu banyak dalam telinga, terpaksa dia menggunakan alat khas. Jadi macam mana kata macam tak boleh keluarkan sendiri, tapi padahal telinga dah melekat banyak alat kat dalam. Macam mana lah? Dia ada banyak jenis lah. Ada orang telinga dia banyak, ada orang telinga dia sikit. Kita kalau ikut kita sarankan untuk pakai olive oil ke ataupun ubat titik telinga lah yang kita boleh dapat kat farmasi je. Kita titik dan dia akan keluar. Biasanya kalau anak yang mengalami masalah telinga banyak ni, kita titik malam. Nak tidur tu kan kita titik, lepas tu bangun pagi esok kita akan nampak dia meleleh keluar lah. Yang tu kita boleh bersihkannya. Ataupun ada kes yang keras sangat telinga tu, itu memang kena jumpa doktor ENT lah untuk dia bersihkan. Dr. Muhammad, kita nak tanya, memandangkan berdasarkan pengalaman doktor sendiri kan, bila dah tengok keadaan pesakit ni memang gegendang telinga dia dah rosak, mungkin ada infection, jangkitan kuman yang teruk, apa sebenarnya langkah-langkah seterusnya bagi pihak doktor sendiri? Macam biasalah kita ambil history sejarah pesakit, apa yang berlaku dan juga jangkitan dan sebagainya. Lepas tu kita buat pemeriksaan lah. Kita akan tengok telinga guna macam gambar tadi, tengok otoskop. Kalau tak clear sangat, kita pakai mikroskop ataupun kita pakai endoskop kamera sistem lah. Dengan examination kita akan nampak gegendang tu bocor ke ataupun ada telinga banyak ke kan. Itu dan lepas tu kita akan, kalau ada bocor biasanya kalau kita tengok ada nanah atau tidak ada nanah. Okey. Kalau bocor tu adalah kecederaan kekal akan jadi pekak ke ataupun dia akan pulih sendiri? Bagaimana doktor? Kalau bocor bergantung kepada keadaan berbesar bocor tu. Ada kita pakai percentage, ada 50% ke 60% ke atau total kita panggil itu. Kalau total kurang pendengaran agak teruk lah, mungkin sampai 50 desibel. Kalau tetes pendengaran kan. Kalau pendengaran yang agak teruk tu, adakah mereka ni disarankan untuk menggunakan alat bantu pendengaran? Ataupun sekarang ni saya dengar ada implan juga? Implan koklear namanya. Dia bergantung macam ni. Kita punya, kalau tahap pendengaran ni ada beberapa tahap lah. Tahap ringan sampai ke tahap teruk. Itu satu. Yang kedua, jenis masalah pendengaran. Jenis masalah pendengaran tu ada 3. Kalau ikut kat model ni kan, kita macam Mr. Umar cakap tadi, kita ada telinga luar,
telinga tengah dan telinga dalam. Ini telinga dalam lah. Itu belah dalam. So kalau kata ada masalah dekat bahagian telinga luar ataupun tympanic membrane tu, kita kata masalah pendengaran konduktif. Biasanya masalah pendengaran konduktif ni kita masih boleh rawat lah. Doktor ENT akan rawat lah. Sama ada bagi ubat ataupun kalau bocor tu luas kita boleh tampan melalui operation lah. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau kata ada masalah dekat bahagian saraf, koklea kita tu ada organ pendengaran yang akan bantu untuk pendengaran lah. So kalau kata ada masalah kat situ, biasanya masalah tu akan kekal. Yang tu kita akan bagi pakai alat bantu dengar lah. Lagi satu, kalau masalah kekal dan tahap pendengarannya severe profound, itu memang kita akan buat cochlear implant. Kita akan operate, tanam dekat bahagian dalam lah. Kalau untuk alat bantu pendengaran pula ada dua jenis. Tengok masalah dekat mana. Kalau kata masalah dekat gegendang telinga, kita bagi alat nama dia bone conduction hearing aid. Alat tu kita pakai dekat belakang gegendang belakang mastoid ni. Belakang telinga kita ni kan. So dia akan stimulate bunyi yang dengar tu terus ke dalam koklea. Dia tak lalu telinga tengah lah. So direct lah? Direct. Itu bone conduction hearing aid. Kalau lagi satu air conduction hearing aid yang biasa kalau Sofia pernah nampak lah, orang pakai sangkut dekat telinga tu. Itu biasa. Itu adalah untuk masalah pendengaran melibatkan bahagian saraf. Yang kekal lah kita akan bagi yang tu. Dan kalau kita menyentuh tentang masalah pendengaran disebabkan masalah saraf kan, adakah ini boleh berlaku pada mereka pada satu ketika usia tertentu ke mungkin usia yang lebih uzur, pendengaran tak berapa baik, saraf barangkali kan, adakah itu juga menjadi penyelesaian bagi mereka dalam usia tersebut? Sebenarnya masalah pendengaran ni ada banyak faktor lah. Salah satu umur. Umur biasa kalau kita dah berumur 50 tahun, pendengaran tu dia akan secara gradually dia akan merosot lah sikit-sikit kan. So kalau kata pendengaran tu dah sampai ke moderate, tahap sederhana ke teruk, biasa kita akan bagi pakai alat bantu dengar lah. Okey, tadi di awalnya tadi saya ada sentuh juga, maafkan saya kalau saya salah, yang saya cakap masalah pendengaran ni pada bayi lagi kita perlu jaga. Betul. Kan? Jadi mungkin ada di antara penonton yang mungkin baru melahirkan anak kan. Jadi dia mungkin nak jaga gegendang telinga anaknya tu. Jadi macam mana cara peringkat bayi pula? Macam kita dah besar kita faham macam mana cara kan. Jadi macam bayi ni macam mana cara pendekatan nak diberikan? Kalau ikutkan sekarang di semua hospital KKM sebanyak 61 hospital lah, kita telah menjalankan saringan pendengaran bayi. Kita punya target by tahun depan kita akan saring 95%. Semua bayi yang lahir dekat hospital Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Macam sekarang kita setakat ni yang kita buat saringan pendengaran tu, kita jumpa 1,000 bayi, 4 baby yang akan ada masalah pendengaran. Itu masalah pendengaran kekal lah dekat bahagian saraf. Memang kita jumpalah. Untuk yang masalah yang macam Fat cakap tadi tu, bahagian gegendang telinga tu biasanya kalau baby ni tak ada risiko sangat, kecuali kalau kata dihantar ke nursery. Yang tu kita ada jugalah dia boleh dapatkan dapat infection dekat telinga. Infection lah. Betul. Kalau kita menyentuh tentang telinga ni memang luas perbualannya. Betul. Berbalik kepada gegendang telinga doktor. Sekiranya seseorang individu itu telah pun didiagnos, dia tahap berapa kebocoran telinga dia, macam mana gegendang telinga dia rosak, adakah terdapat prosedur tertentu yang kebiasaannya dilakukan untuk kita memulihkan bahagian gegendang telinga tersebut, ataupun selamanya memang rosak macam tu? Macam mana? Kalau gegendang tu rosak dan ada kebocoran, kita akan rawat dululah. Sama ada rawat jangkitan dan juga rawat jangkitan supaya settle dulu. Kita rawat sehingga dia kering. Jangkitan tu dah kalau punya sakit tu dah kering selama 6 minggu, kita akan offer pembedahan lah. Pembedahan kita panggil bukan kita tampal ke tampal dulu plastik kita bagi plastik ya. Tapi bila nak buat plastik kita kena bagi bios penuh dan sebagainya lah. Kiranya dijahit semula lah bukan kita jahit. Kita ambil kalau ada lubang di situ, kita buangkan parut di tepi-tepinya, kita ambil tisu daripada telinga kita juga kita letak di bawahnya sebagai jambatan sebenarnya, bukannya kita jahit. Kita letak sebagai jambatan. Dan 3 gegendang tu akan tumbuh sendiri. Berapa lama masa yang diperlukan untuk pemulihan tu? Kadang-kadang 2 minggu lah. 2 minggu lah. 2 minggu boleh boleh sihat baliklah insya-Allah. Okey, tadi saya sentuh juga menggunakan earphone. Headphone. Sebab sekarang ni streamer-streamer yang main game kita tengok 24 jam lah. Maksud dia selalu menggunakan kedap tu kan, earphone tu. Jadi adakah ianya juga menyumbang kepada masalah gegendang telinga ke, boleh pekak ke, macam mana? Satu fenomena sekarang kan. Fenomena.
kita pun pakai juga kan. Kita pakai juga. So nak elak pun susah. Tapi kalau kita menggunakan earphone ni jangan tinggi sangatlah volume. Tinggi volume. Tempoh tu. Untuk tempoh yang panjang lah. Kalau sekiranya dia punya earphone tu agak kuat, kajian menunjukkan bahawa dia akan menyebabkan dalam kehilangan pendengaran peramatang lah. Peramatang ataupun awal daripada umur sepatutnya. Sebabkan desibel. Desibel yang tinggi lah. Sebab sekarang ni banyak video game, kamera games kan yang memang perlukan untuk excitement, dia letak bunyi bom, bunyi macam bunyi lah yang kuat lah. Itu yang bawa orang suka kan. So benda-benda ni lah akan menyumbang kepada kurangan pendengaran dia. Jadi apa yang kita faham, desibel itu berkait kepada berapa kuatnya bunyi yang kita pasang. Semakin kuat, makin tinggi desibelnya. Maka telinga gendang kita ni bergerak dengan terlampau aktif lah pada tempoh masa yang sangat-sangat lama. Dan ada ke pertanyaan, boleh ke guna headphone tapi berapa lama yang boleh digunakan? Ataupun berapa kuat yang boleh kita gunakan? Tak boleh dielakkan, macam doktor sebut tadi. Kalau pakai macam mana tu? Dia kalau untuk menyebabkan masalah pendengaran, kita panggil noise induced hearing loss lah. Noise induced maksudnya bunyi bising yang menyebabkan kehilangan pendengaran. So untuk kurangnya 90 desibel kan, 80 atau 90 desibel untuk 8 jam sehari untuk selama 2 tahun berturut-turut lah. Itu menyebabkan noise induced hearing loss. Boleh. Tapi tak boleh pakai, tapi kena ada limit lah. Limit. Dan juga dia perlu ada rehat lah, orang cakap. Nak dengar boleh, tapi rest kejap lah, letak dulu kan. Jangan sampai tertidur pakai headphone. Tu tiap hari 2-3 jam dengar main game, kuat-kuat macam tu. Memang lama-kelamaan 2 tahun, confirm rosak. Saya rasa saya ada masalah pendengaran disebabkan tu. Sebab saya dulu ada tabiat yang suka pakai earphone, suka dengar lagu kuat-kuat. Lagu rock ke apa? Bukan lagu jiwang ke awak dengar? Bukan, lagu yang bass. Mungkin lah. Dah kena jumpa pakai yang ni kan. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya kan. Jadi diharapkan dengan perkongsian ini dapat kita aware lah kan tentang penjagaan masalah pendengaran ni kan. Yang paling penting tadi jangan selalu korek telinga lah orang cakap. Korek pun janganlah pakai yang kebukan kat dalam telinga tu. Dengan cakap doktor, kita biarkan natural healing ataupun secara semula jadinya untuk membersihkannya. Okey. Tengok gambar tadi tu sampai butik kapas tertinggal. Wah, risau tu kan. Okey. Apapun kita jagalah panca indera kita. Semoga nak pakai lama kan. Itu antara perkongsian kita hari ini. Selepas ini kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya bersama dengan PTPTN. Menabung demi matlamat dari seawal usia hingga ke Menara Gading. Terus menonton Malaysia hari ini. Okey, Malaysia hari ini kini kembali seperti mana yang saya katakan tadi. Kita nak bercakap kali ini tentang menabung demi matlamat dari seawal usia hingga ke Menara Gading. Dan saya difahamkan juga ada sesuatu yang menarik yang akan diwawarkan untuk anda semua, di mana MHI kali ini akan membawakan kepada anda mengenai bulan menabung simpan BMS 2024 bersempena dengan Hari Tabungan Sedunia. Jadi untuk itu, terus saja kita ingin bersama dengan Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Kita bersama dengan Datuk Seri Norliza Abdul Rahim. Terima kasih Datuk Sri datang. Okey, Datuk Sri, kita terus saja nak bercakap tentang ini, di mana Datuk Sri sendiri seorang figura yang penting dalam mengemudi institusi tabung pendidikan. Jadi bagaimana agaknya perjalanan PTPTN ini sendiri dan juga salah satu usaha persesi masyarakat ni, di mana kita nak bawakan mereka ni lebih baik kita menyimpan daripada meminjam ni, Datuk Sri. Okey, terima kasih dan saya nak ucap terima kasih pada MHI kerana sudi jemput PTPTN pada pagi ini. Sebenarnya perancangan kewangan ni sebenarnya sangat penting. Ia adalah langkah pertama dalam kehidupan kita. Kita kena ada knowledge on perancangan kewangan ni. Dan nak ubah mindset daripada meminjam kepada menabung itu bukanlah sesuatu yang mudahlah. Ya, dan kalau kita fikirkan pendidikan di masa akan datang ni, setiap tahun kadar kos menyambung pelajaran kita akan meningkat. Jadi kita kena ubah kaedah pemikiran rakyat kita daripada terpaksa meminjam bila sampai masa nak sambung belajar kepada menabung. Jadi perubahan mindset ni, kita dah sedar dengan kos yang perlu ditanggung, maka PTPTN melahirkan satu produk pada tahun 2004 yang kita panggil Simpan SSPN. Jadi dengan produk Simpan SSPN ni, maka dapatlah kita menabung seawal usia. Maknanya lahir je anak kita dah ada MyKid tu, kita bukalah akaun SSPN supaya tabungan ini
ini dengan faedah yang kita berikan sampai masanya mereka dapat menyambung pelajaran tanpa meminjam. Jadi ini tujuan dia, kita nak ubah mindset daripada meminjam tadi kepada menabung. Betul. Tapi ia harus mula di peringkat awal. Jadi beberapa inisiatif yang kita buatlah. Khususnya sekarang ni memang tengah bulan menabung. Ya. Jadi di peringkat antarabangsa memang telah Kongres Tabungan Antarabangsa pada tahun 2024 telah mengambil tarikh 31 Oktober itu sebagai tarikh tabungan untuk seluruh dunia. Jadi PTPTN mengambil kesempatan itu di mana kita ambil sebulan bulan Oktober ini sebagai bulan menabung di SSPN lah. Jadi kita dah rasmi pada 26 September baru-baru ni dan sambutan sangat baik dan penutupnya pada 26 Oktober yang akan datang. Okey, jadi saya lihat PTPTN ni memang sangat sinonim lah sebagai salah sebuah daripada agensi yang menyokong penuh lah. Ada pinjam tak? Tak ada. Saya? Dah habis bayar dah. Kan? Jadi mungkin Dato' Sri boleh kongsikan tentang perkongsian mengenai Hari Tabungan Sedunia untuk masyarakat Malaysia secara khususnya? Dia sebenarnya sewaktu dilancarkan pada tahun 2024 di Milan, Itali, maka kita di Malaysia ni kita adapt praktis ini dah 7 tahun. PTPTN buat Hari Tabungan, bulan tabungan sebenarnya, dan kita lancarkan seluruh Malaysia di setiap negeri secara serentak baru-baru ni, dan pelbagai acara yang kita ada, dan kita ada buat cabutan wow superhero. Jadi tagline kita, jom jadi superhero anak anda. Dan kita tahun ini kita ada keluarkan tabung edisi khas, tabung simpanan, dan pelbagai acara yang kita buat di setiap negeri untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Bulan ni adalah bulan menabung, jangan lupa menyimpan ya. Dan kita ada hadiah-hadiah yang menarik dan kita telah keseluruhan dalam 100,000 yang akan kita spend untuk beri hadiah-hadiah kepada peserta-peserta yang menabung dengan dalam bulan menabung ini. Dan hadiah pertama saya rasa sehingga RM10,000. Jadi pada masyarakat di luar, jangan lupa ada masa lagi. Penutup kita di Paradigm Mall yang akan datang ini, dia datanglah beramai-ramai dan juga di setiap negeri. Ya, dan kita nak pastikan bahawa kita ingin mengajar atau mengajak rakyat kita untuk menabung seawal usia, insya-Allah. Ya, okey. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang ini di mana kita boleh jadi hero untuk anak kita, insya-Allah. Jadi apakah fokus ataupun misi utama PTPTN dalam pengajuran BMS 2024 dan mungkin ada kelainannya yang dibawakan untuk kali ini? Ya, pada kali ini macam yang saya sebut tadi, banyak hadiah yang kita tawarkan dan kita ada tema kali ini, iaitu tema kita fantasy. Sekarang ni ramai orang cakap pasal fantasy, dan yang interestingnya kita juga menjemput banyak sekolah-sekolah untuk turut terlibat dan pelbagai acara yang kita jalankan. Dan saya agak gembira kerana di peringkat negeri-negeri berjalan dengan begitu lancar, dan kadar kutipan atau tabungan yang dibuat bagi saya pada tahun ini lebih tinggi daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Jadi maknanya ia menunjukkan bahawa rakyat Malaysia telah mula dapat orang kata apa, alert themselves, kata we need to tabung untuk masa depan pendidikan anak-anak. Itu sangat-sangat penting ya. Okey, Dato' Sri, yang terakhir sekali apa mungkin harapan Dato' Sri khususnya untuk ibu bapa di luar sana tentang matlamat dan juga mengambil beratlah mengenai kesedaran penabungan demi masa depan? Okey, kepada semua yang di luar sana, saya nak ucap terima kasih bagi pihak PTPTN yang telah membuka akaun SSPN bersama kita, dan teruslah tabungan. Jadi kalau boleh buatlah secara bulanan, tak banyak, RM30, RM20 setiap bulan pun, untuk memastikan dengan beberapa manfaat yang kita ada. Yang pertamanya, simpan SSPN ni boleh dapat pengecualian cukai sehingga RM8,000. Yang keduanya, dividen kita sangat kompetitif. Tahun lepas 3.6% dan tahun ini insya-Allah akan lebih tinggi kalau tabungan lebih banyak, dan ianya mempunyai perlindungan insurans ringgit to ringgit kalau simpanan kita mencecah RM1,000, dan ianya patuh syariah dan dijamin kerajaan. Jadi kepada semua masyarakat di luar sana, ambil peluang ini. Ini adalah simpanan yang terbaik untuk pendidikan di Malaysia. Dan kalau boleh setiap anak-anak di Malaysia ini menjadi harapan kami di
PTPTN mesti buka akaun SSPN. Mesti buka akaun SSPN. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dato' Seri Nurliza Abdul Rahim, Pengerusi PTPTN, sudah datang bagi berkongsi tentang menabung demi matlamat dari seawal usia hingga ke menara gading. Terima kasih Dato' Seri. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Cepatnya dah sampai penghujung rancangan, Fad. 30 saat. Okey, silakan. Okey, besok kita nak bawakan satu topik iaitu lorong pemanduan yang betul. Ada di antara kita yang mungkin bawa kereta tak ikut lorong yang betul. Ya, pagi lagi hujan, dia drive kiri kanan suka hati. Tak boleh. Tak boleh, Kita bincangkan. Apa pun, semoga hari ini perbincangan kita memberikan manfaat untuk anda. Saya Sofia. Saya Fadli Fuad. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri.